ustazah boleh memberikan penjelasan kepada pendengar kita pada pagi ini berkaitan tentang boleh ke mukul isteri ni dalam Islam ni, kan, ke sejauh mana dibenarkan pukul ni, atau pukul yang macam mana tu. Jadi mungkin ada beberapa perkara yang ustazah boleh jelaskan dia punya sempadan dia dan sejauh mana Islam membenarkan pukulan. Dan pukul tu istilahnya macam mana, kadang-kadang pukul ni pukul bantai ke atau pukul biasa. So dengan ini saya menjemput ustazah untuk memberikan penjelasan berkaitan tersebut. Silakan ustazah. Okay, terima kasih kepada Ustaz Abdul Razak Arifin. Sebelum tu, saya harap semua berada, para penonton semua berada dalam keadaan sihat, dan the fact that kita punya negara ini sedang diuji, tapi kita masih lagi berada dalam ruangan ini, boleh menonton, boleh berkongsi ilmu adalah satu nikmat yang sudah besar untuk disyukuri. Okay. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So menurut tajuk yang diberikan yang telah disebutkan oleh Ustaz Abdul Razak tadi, iaitu tajuk kita ringkas sahaja. Jadi kalau suami pukul, bantai, apa yang isteri patut buat. Okey. Cumanya dalam kita nak meraihkan isu tadi itu ataupun persoalan tadi itu, adalah lebih elok sekiranya kita lihat kepada asas dulu, iaitu berkenaan dengan pukul yang terdapat di dalam nas-nas, sama ada Al-Quran atau hadis. Okey. Sebab kita tak nak apabila kita cakap suami tak boleh pukul, jadi nanti suami kata, macam mana saya nak didik isteri saya? Atau kalau kita kata suami boleh pukul, nanti isteri pula fikir, jadi kalau suami saya boleh pukul, saya kira jadi mangsa sajalah dalam perkahwinan ni. So untuk kita faham balance yang ada di dalam isu pukul ini, kita perlu merujuk kepada core dia. So core dia tak dapat tidak, kita mesti lihat kepada ayat Al-Quran. So siapa yang ada Al-Quran, boleh lihat surah An-Nisa ayat 24. Okay. So biasanya kalau kita cakap tentang pukul ni, biasanya orang akan ambil daripada ayat 34 ataupun sepihan di dalam ayat 34 itu, iaitu in khiftum wallati takhafuna nushuzahunna fa'azuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Okay, so maksud kata apabila kamu lihat pada isteri kamu itu ada indikator bahawa dia akan nusyuz. Dia tak nusyuz lagi, tapi akan nusyuz. Nusyuz ini kalau kita lihat pada dalam Ibn Katsir, ditafsirkan sebagai ada satu petunjuk indikator bahawa isteri ini merasakan dia lebih berkuasa daripada suami dia, ataupun lebih tinggi daripada suami dia. So dalam ayat itu, fa'azuhunna, maka hendaklah kamu nasihatkan, ingatkan dia, maksudnya ingatkan isteri. Wahjuruhunna fil madaji, hendaklah kamu pisahkan daripada tempat tidur, dan wadribuhunna. Tapi kalau kita nak lihat ayat ni saja, kurang adil lah. Sebetulnya ayat itu datang daripada dalam ayat yang lebih penuh. Itu kita kena lihat pada awal. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu, daripada apa yang mereka nafkahkan daripada min amwalihim. Okey. Fasalihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bimahafizallah, barulah ada wallati takhafuna nusyuzahunna fa'azuhunna wahjuruhunna wadribuhunna. Jadi nak faham ayat tu, kita tengok apa yang ada ke atas, sama juga dengan apa yang ada kat belah bawah, ayat yang sama. Fa in ata'anakum fala tabqu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. So kita lihat ayat ini dulu, baru kita faham kedudukan pukul. Jadi dari situ barulah kita boleh bagi solusi. Kalau suami pukul, isteri nak buat apa? Ataupun suami tadi dah pukul, apa yang dia perlu buat? Okey. So tadi lihat pada ayat tadi, kita tak boleh ambil sepihan dia. Kita kena lihat seluruh ayat tadi. Yang ini juga berlaku, saya boleh analogikan dengan ayat contoh poligami kan Ustaz. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Dia ambil yang tu je Ustaz. Tapi dia tak ambil daripada awal. Itu Allah tu situ filiyatama. So barulah kita nampak roh di sebalik poligami itu. Sama juga seperti dalam kes nusyuz, wadribuhunna, memukul isteri tadi, kena lihat keseluruhan roh di dalam ayat tersebut. Saya letakkan begini secara mudah. Ayat itu di peringkat awalnya menunjukkan tentang kedudukan para lelaki. So dalam konteks ini, kedudukan para suami. Okay, qawwamun 'alan nisa, mereka ada kedudukan yang lebih tinggi berbanding dengan isteri.
bima faddalallah, maksudnya dari sudut, kalau kita lihat tafsir, dari sudut kepimpinan dia. Maksudnya kita tak dengar dalam keluarga isteri memimpin suami. Sebetulnya secara falsafahnya suami yang memimpin isteri. Dan yang kedua, daripada apa yang maksudnya diaulakan atau ditinggikan darjat suami terhadap isteri ini adalah melihat juga pada aspek apa yang mereka telah nafkahkan ke dalam keluarga. Itu yang datang, tanggungjawab memberi nafkah itu adalah atas suami dan bukan atas isteri. So daripada pemberian nafkah, pemberian mahar dan sebagainya, wujudlah tamkin ataupun insaf terhadap isteri tadi yang akhirnya melahirkan perasaan taat isteri tadi kepada suami. Okey, jadi lepas tu datang ayat berkenaan dengan isteri-isteri yang saleh. Dan kemudian itu baru datang ayat wallati takhafuna nusyuzahunna, yang kamu takut ada indikator bahawa isteri kamu ini akan berlaku nusyuz. Barulah ada ayat-ayat fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna. Nak sampai kepada wadribuhunna kena ambil pada fa'idhuhunna. Fa'idhuhunna dia ada satu perkataan, iaitu kita kena bagi nasihat kepada dia, kita peringatkan dia, kita kena warning dia. Syar'i dikata fa'idhuhunna tu ada dua fasa. Okey, fasa yang pertama adalah bila seorang suami melihat seorang isteri ada indikator nusyuz, maksud kata contoh suami dia suruh dia jangan keluar malam, tapi dia keluar malam. Okey, suami dia kata okey pada waktu sekian-sekian ni tak boleh pergi ke tempat sekian ni, ataupun duduk di rumah jangan kalau ada yalah laki-laki luar datang untuk tamunya kan, ataupun ada yang mina-mina bawah, so, suami dia kata jangan pergi kat pagar tu, duduk je dalam rumah. Contoh arahan yang mudah begitu. So yang pertama, kalau dia ada keingkaran di situ, maka yang pertama syar'i cadangkan fa'idhuhunna itu yang peringatkan isterinya tentang nikmat syurga kepada isteri-isteri yang salihah dulu. Kita kata maksudnya kalau siapa yang mahir, suami-suami yang mahir dengan hadis, boleh datangkanlah hadis. Kalau suami-suami yang tak mahir dengan hadis, bolehlah datangkan pengalaman-pengalaman dia. Contoh dia kata pada isteri dia, dulu mak saya dengan ayah saya, mak saya tak pernah lawan cakap ayah saya. So di akhir kematian ayah ibu saya tadi tu, Allah Ta'ala bagi dia husnul khatimah, meninggal pada bulan puasa, meninggal pada hari Jumaat. So kita bagi dari sudut fa'idhuhunna, tapi kita bagi peringatan yang positif side dulu. Okay. And then kalau tak berjaya itu, barulah kita fa'idhuhunna dengan cara kita mengingatkan tentang azab, tentang kesan-kesan buruk daripada pengingkaran perintah tadi. Maksudnya bila isteri tak dengar cakap kita ingat kepada dia, kamu tahu tak dalam hadis ni Rasulullah SAW sebut wanita ini banyak di dalam neraka, azab bagi isteri yang mencurangi suami adalah sekian. Itu ada dua step dalam fa'idhuhunna. Kalau yang dua ini tidak berjaya, barulah kita pergi kepada wahjuruhunna fil madaji'. Yang ini boleh lihat kita yang mudah, saya kira mungkin dalam kebanyakan rumah, maksudnya kebanyakan orang rumah dia ada at least tafsir, kasihlah contoh kata. So itu ada ringkas atau ada penjelasan yang agak ringkas dalamnya. So kalau kita kata wahjuruhunna, so fuqaha kata maksudnya sama ada, kalau tadi tak percaya, fa'idhuhunna tak percaya, barulah kita wahjuruhunna fil madaji', maksud kata kita satu, suami tadi tidak berjima' dengan isterinya. Yang kedua, ataupun dia memisahkan tempat tidur, tidur asing-asing sebagai satu cara pendidikan. Dan yang ketiga, walaupun dia tidur sekata tetapi suami membelakangkan isteri. Ya? So itu tiga tafsiran bagi wahjuruhunna fil madaji'. Tapi nak buat yang ini juga Ustaz, suami tu pun kena strong juga. Tak bolehlah dia mudah lentur dengan isteri, jadi tak jadilah pendidikan tadi tu. So yang ketiga barulah wadribuhunna. Wadribuhunna saya tak perlu jelaskan di sini. Saya rasa banyak hadis menunjukkan bahawa cara pukul itu tak boleh di muka, tidak boleh mencederakan. Sama ada hadis ataupun tafsir ayat Quran ataupun tafsir hadis, syarah bagi hadis, tidak boleh melukakan, tidak boleh meninggalkan kesan, tidak boleh kalau di muka tu tak boleh dipukul kerana takutnya bila dia keluar nampaklah kesan-kesan pukulan dan itu menimbulkan bukan saja sakit tapi aib pada isteri tadi. Okey. So itu dia punya ciri-ciri mengikut. Tapi timbullah isu dekat sini. Kalau saya pukul tak menunjukkan kesan, so dia tak tersedar daripada kesalahan dia. Betul tak Ustaz? Saya pukul manja-manja kan. Jadi isteri saya okey tak ada hal. So boleh buat lagi lah benda macam tu. So ini perlu balik pada ayat yang awal tadi, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa,
Dan saya faham daripada ayat ini kita boleh ambil mutiara daripada ayat ini adalah digambarkan dalam ayat itu suami itu berada dalam posisi suami yang ideal. Dia memang bertanggungjawab. Dia memang sebelum ni, sebelum isteri dia tu melanggar ataupun ada indikator nusyuz tadi tu, suami dia memang berlaku baik, berlaku ihsan kepada isteri dia. Tapi tiba-tiba satu perkara berlaku yang mana isteri dia langgar apa yang dia minta buat ataupun apa yang dia minta jangan buat tapi isteri dia buat. So yang dalam konteks ini fa'azuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. So kalau keadaan begini, contoh bayangkan kalau dia dah kahwin 10 tahun. Suami dia tak pernah berkasar dengan dia, tak pernah pukul dia, tak pernah cubit dia, tak pernah naik suara, tak pernah naik tangan. And then suddenly berlaku nusyuz tadi, suami dia tepuk dia di bahu. Apa perasaan isteri dia? Adakah wadribuhunna itu menyakitkan? Tidak menyakitkan. Tidak mencederakan, bahkan tidak mengekalkan kesan. Tapi sebabkan suami dia, sekali suami dia tepuk dekat sini dengan muka yang garang. Apa perasaan isteri dia tadi? Dia akan macam tersedak kan? Oh, tersentak. Dia akan tersentak. Dia akan, oh, saya buat something wrong ni. Itulah maksud wadribuhunna. Walaupun tidak menyakitkan, tidak mencederakan, tidak mengekalkan kesan, tapi dia meninggalkan kesan yang dalam kepada isteri tadi. Yang asalnya, suami dia tu tak pernah buat jahat dengan dia. Tapi kalau daripada awal kahwin dah asyik kena pukul je, maksudnya masak rendang tak sedap, masak kari masin, masak lempeng hangus dan sebagainya, semua kena pukul. Jadi kalau nusyuz itu berlaku, wadribuhunna tu sudah tidak memberi apa-apa makna. Okey. Jadi nak difahamkan di sini bahawa ada sempadannya, ada batasannya bagaimana, maksudnya ada demarcation line when the husband can actually beat his wife. Okay, dan sempadannya juga kepada isteri tadi dia perlu faham. Okay, kalau dalam keadaan suami saya menjalankan tanggungjawab, berlaku baik pada saya dan ahli keluarga saya, bertanggungjawab terhadap anak-anak saya, dan saya juga berhak dipukul kalau saya ini melakukan perkara-perkara yang suami saya minta jangan buat. Okay, provided sekali lagi ayat Al-Quran ini juga disokong dengan satu hadis. Yang ini boleh lihat juga, yang ini dalam hadis ini saya tengok dia ada dalam Sunan Abi Daud, dia ada dalam Ibnu Majah, satu lagi dan An-Nasa'i saya rasa. Okey. Hadis ini adalah daripada riwayat Zaz bin Abdullah bin Abi Zubab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah. Jangan pukul para wanita. Ima Allah ini ditafsirkan sebagai para wanita lah. Kalau kita bercakap tentang Abdullah, itu hamba lelaki. So kalau kita cakap tentang ima Allah, kita bercakap hamba Allah yang wanita. So la tadribu ima Allah. Okay, faja'a Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, Zairna an-nisa'u fi azwajihin. Maksudnya para isteri ni lawan cakap, dia lawan suami dia. Sebab tadi Rasulullah SAW cakap awal-awal jangan pukul isteri, jangan pukul wanita. Jadinya yang kata isteri-isteri ni dah start melawan suami dia. Farah Rasulullah SAW bidarbihinna. Maksudnya Rasulullah SAW bagi rukhsah, okey boleh pukul isteri dalam keadaan tersebut. Okey. Dan kemudian itu esoknya disebutkan dalam hadis, datanglah wanita yang ramai, watafa maksudnya para nisa'un katsir, wanita-wanita yang ramai ini dia datang jumpa dengan isteri-isteri Nabi, yashkuna azwajahunna. Dia mengadukan tentang suami dia. Suami dia apa? Suami dia pukul dia. Nah, Rasulullah sebut faqala Rasulullah sallallahu wanita-wanita ini datang yashkuna azwajahunna, mereka mengadu tentang perbuatan suami mereka memukul mereka. Dan Rasulullah SAW menyebutkan falaisa ulaika bi khiyarikum. Maka suami-suami yang begini tadi tu dia bukan yang terbaik di kalangan kamu. Maksud kata apa? Boleh pukul tadi atas tu. Hadis kata boleh pukul, tapi kalau pukul tu bukan yang terbaik. Tapi antara tafsiran hadis ini juga adalah yang disebutkan kat situ dalam hadis tu adalah dia tak buat fa'azuhunna, dia tak buat wahjuruhunna fil madaji', and suddenly dia terus wadribuhunna. So itu sudah salah. Okey, so itu yang Rasulullah SAW sebut tentang falaisa ulaika bi khiyarikum. Maksudnya bukan yang lelaki yang terbaik. Tapi ada juga tafsiran-tafsiran berlainan berkenaan dengan hadis ini yang mana bukan sahaja memandang yang tadi ulaika bi khiyarikum, bukan sahaja memandang pada aspek suami saja. So actually isteri pun salah juga.
apa agak-agaknya apa sebab in the first place suami dia pukul dia. So perkara-perkara begini yang saya kira macam perlu dibahaskan di sini supaya orang tahu, orang faham kedudukan pukul itu. Memang ada pukul dalam Islam ataupun dalam Al-Quran. Pukul isteri ni ada. Tapi daripada banyak-banyak ayat tu satu je lah ayat je iaitu berkenaan dengan pukul isteri. Dan dalam nak pukul isteri pun ada mekanisme dia. Dan kemudian ayat itu yang tadi saya sebut ar-rijal qawwamuna 'ala nisa sampai wadribuhunna. Kemudian disambung pula ayat tu fa in ata'anakum fala tabu 'alaihinna. Tapi kalau dia taat kepada kamu, macam tadi sama dia kata jangan keluar malam. Okey, dia taat. Okey, dia tak keluar. Fala tabu 'alaihinna. Janganlah kamu pula yang cari jalan untuk menyusahkan mereka. Maksudnya jangan pukul lah lepas tu. Janganlah aniaya dia pula sedangkan dia sudah taat pada kamu. Kemudian datang ayat tu innallaha kana 'aliyan kabira. So ayat ini kalau kita lihat Ibnu Tafsir, dia adalah satu bentuk ancaman. Maksudnya kalau tadi isteri dah taat tapi suami dia pukul juga isteri dia, maka Allah Taala bagi peringat pada suami begini, Allah itu adalah 'aliyan kabira. Okay? So ini adalah kedudukan memukul di dalam Al-Quran dan juga tadi disokong dengan hadis. Jadi perlu difahamkan di sini, especially dan dilihat daripada konteks ini, dia ada turutan sebelum sampai kepada pukul. Dan contohnya memang berlaku syarat-syarat tadi, mekanisme fa'izuhunna semua itu sudah dituruti oleh suami dan namun isteri masih lagi mengingkari, barulah datang wadribuhunna. Tapi maksud kata wadribuhunna ni macam final resort, yang last sekali sebenarnya. Sebenarnya kalau suami itu bijak, dia dah boleh manage isteri dia sebelum dia wadribuhunna. Sebelum tu dia dah boleh kawal isteri dia. Macam saya sebutkan tadi, dia dah didik isteri dia dengan kebaikan, dengan sifat baik, ihsan dan sebagainya pada awal perkahwinan sampai ke akhirnya. Wadribuhunna tu sepatutnya secara teori ini tidak berlaku. Tapi masih lagi berlaku dalam masyarakat kita. Jadi lepas pada break ini kita akan kongsi pula apa yang boleh dilakukan oleh isteri tadi kalau dia dipukul. Okey, cumanya sebab kalau kita lihat dalam kes-kes semasa walau daripada pengetahuan dan pengalaman saya, kes pukul ini memang berlaku kadang-kadang yang biasa-biasa, macam sekali one or two occasions. And then ada juga kes yang dia berulang kali dan ada kes yang dalam berulang kali itu dia ada yang dahsyat dia. Okey, daripada pengalaman saya yang pernah mengendalikan kes terlebih dahulu sebelum ini, kes-kes wanita-wanita ataupun isteri-isteri yang dianiaya begini adalah sangat-sangat menyedihkan. Bahkan sebenarnya isteri-isteri begini dia bukanlah daripada golongan yang, daripada pengalaman saya tu maksudnya bukan daripada golongan yang berpendidikan rendah, yang duduk di luar bandar, tidak, yang duduk di bandar, bahkan kebanyakan mereka adalah golongan profesional. Tapi dipukul oleh suami dan dalam pengalaman saya banyaknya dipukul oleh suami kerana saya perasanlah di peringkat awal tu perkahwinan itu sudah ada problem. Maksudnya dia bukan kahwin dengan niat baik, bukan kahwin untuk untuk mawaddah dan rahmah dalam perkahwinan. Dan satu lagi yang saya rasa ini paling signifikan, saya tak tahu macam mana pengamal undang-undang yang lain, tapi daripada pengalaman saya dapati bila suami itu dia start ada hubungan dengan orang ketiga. Jadinya tak tahulah sebenarnya dia marah isteri dia marah diri dia sendiri. Dia pukul isteri itu